Okay, yang seterusnya, yang keempat, yang terakhir, cadangan pengurusan sisa domestik secara terancang. So yang ni ialah cadangan macam mana kita nak uruskan sisa domestik tu secara terancang. Sisa domestik ni sampah-sampah lah, senang sampah kat rumah kita kan. So macam mana kita nak buat? Contoh yang pertama ialah amalan 3R. Fakta, itu fakta. Untuk mengatasi masalah sisa domestik di kampung Bukit Kapar, kita hendaklah mengamalkan amalan 3R, iaitu sebagai fakta. Huraian dia apa? Amalan 3R ialah apa? Reduce, recycle dan reuse ni contoh. Contoh dia punya huraian. Yang kedua, fakta tentang cadangan untuk pengurusan sisa domestik. Cadangan dia ialah melalui pendidikan. Tulis itu. Ini contoh ayat huraian. Siapa yang ada pen kertas, dia tulis terus lah. Maksudnya saya dah tolong bantu awak sebenarnya. Okay, untuk mengatasi untuk sebagai cadangan pengurusan sisa domestik secara terancang di kampung Bukit Kapar boleh dilakukan melalui pendidikan. Itulah fakta. Inilah huraian dia ialah institusi seperti sekolah perlu menerapkan tentang kepentingan perancangan sisa domestik. Yang tu ialah huraian. Untuk tinggal satu awak cukup awak buat huraian je. Mesti ada fakta, mesti ada huraian. Kalau ada contoh, lagi bagus. Maksudnya dah komplit, awak dah biasakan diri sebagai persiapan awak nanti masa awak tingkatan 3, kajian lapang ini wajib dibuat dan dia akan berikan markah awak sebanyak 20 markah untuk markah ujian PT3 Geografi. Yang nombor 3 ni kaedah pensetoran dan kutipan yang pelbagai. Ni fakta yang ketiga. Dan ataupun ada cadangan lain boleh letak cadangan awak apa. So saya nak lebih kurang satu fakta, satu huraian sahaja dulu. Kalau nak ada contoh, lagi bagus. Saya rasa itu sahaja kot. Ada soalan? Q&A. Ada soalan boleh buka mic ataupun kalau malu boleh type. Ada soalan? Ada. Faham ke? Ada 24 orang ni. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Cikgu nak tanya. Ya. Latihan tu sebenarnya nak kena buat macam mana? Saya tak faham. Yang mana? Yang apa tu? Yang kena buat sendiri tu, lepas tu yang kertas mana tu tadi tu? Apa? Jalan. Yang apa tu cikgu kata ada soalan kena cuba buat sendiri, lepas tu yang jadual apa yang saya buat tu. Oh, okey. Kita tengok contoh sekejap. Ini contoh folio untuk tingkatan 1. Dia lebih kurang sama. Dengan contoh sekejap. Lebih kurang sama yang format yang sebenar di tingkatan 3 nanti. Dah nampak? Saya pinjam. Nampak. So yang ni contoh. Kerja lapangan geografi kan. Tajuk dia lah sisa domestik. Ni sekejap. Sisa domestik dan masalah yang dihadapi akibat pengurusan sisa domestik yang tidak semestinya. Ni contoh. Di Kampung Bukit Kapar. Contoh. Tempat tinggal masing-masing. Yang ni awak kena buat dalam sama ada kalau ada kertas bagus. Kalau tak ada kertas A4, dia kena bertulis Tak boleh bertaip. Memang kena bertulis. PT3 pun kena bertulis. Dia tak boleh bertaip. Kalau tak ada kertas A4, awak boleh tulis dalam buku nota sahaja. Senang. Tak perlu beli buku baru lah. Tajuk, nama, kelas. Ni untuk muka depan. Ini boleh buat So nanti dah lepas taklimat ni, awak kena buat kerja lapangan geografi tingkatan 1. Semua tajuk tadi. Dan tajuk yang saya bagi tadi lah. Tajuk dia apa tadi?
tajuk dia ialah kajian lapangan tentang kesan pembuangan sisa domestik di Kampung Bukit Kapar. Itu ialah tajuk kajian kita. Okey. Yang terusnya contoh setunjuk perhargaan ni tak perlu buat. Perhargaan nampak tak? Dia buat kan? Perhargaan ni tak perlu dibuat. Kira kalau buat bagus, tapi untuk form 1 saya tak galakkan awak buat lagi sebab awak membazir masa kalau buat benda ni. Baik awak fokus yang memberi markah. Dalam ketiga pun yang ni tak ada markah. Perhargaan, pendahuluan tak ada markah. Dia lain dengan sejarah dia lain. Ini untuk geografi. Penghargaan, pendahuluan ni pun tak ada. Yang awak kena buat lah muka depan, ni muka depan. Yang kedua, objektif jadual kerja yang saya beritahu tadi kan. Jadual kerja awak kena buat. Contoh hari ni mengenai taklimat awak tulis. Esok awak nak buat apa? Menulis objektif kajian, tulis. Yang ataupun awak nak buat dua esok, menulis objektif kajian dan kaedah kajian. Tulis kat sini. Tarikh, tulis, lepas tu catatan di rumah. Okey. Biasanya objektif kajian ni memang kena tulis juga. Yang ni ikut yang saya tulis tadi. Awak tulis 3.0 objektif kajian, awak tulis nombor 1 apa, nombor 2 apa. Copy paste saja. Awak salin balik je. Sama juga dengan yang ni kaedah kajian pun sama. Ada ni 4.0. Kita tak ikut nombor dia 4.0 kaedah kajian. Itulah terdapat dua kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama pemerhatian. Yang macam contoh dia buat. Kaedah pemerhatian bagi salah mereka tu ni yang dibuat. Ini ayat dia. Saya nak kalau awak nak buat juga dia punya huraian, awak tulis saya telah membuat perhatian di kawasan sekitar rumah saya untuk memerhatikan jenis sisa domestik yang ada di rumah saya. Itu boleh buat. Ni. Ayat dia ni macam ayat internet ni. Okay, kalau malas sangat, tak tahu nak buat apa, tak blur, awak tulis 1 pemerhatian. 2 borang soal selidik. 3 tengubal. 4 rujukan internet dan buku. Tak ada masalah. Tanpa ada huraian. Awak nak markah bonus, boleh tulis huraian dia. Okay, yang tu untuk kaedah kajian. Ini hasil kajian tadi. Ada kesan tadi kan. Yang ni tak perlu. Ini pun tak perlu. Saya nak fokus kepada kesan. Yang ni pun tak perlu. Ni yang nanti awak tingkatan 2 kita akan fokuskan untuk carta dan graf. Ini tak perlu. Untuk form 1 tak perlu lagi. Untuk form 2 nanti saya kena buat taklimat untuk form 2. Okay, untuk kesan. Kesan ataupun masalah, awak tulis nombor berapa? Nombor 6 kot. Kesan masalah sisa domestik yang dihadapi di Kampung Bukit Kapar. Awak tulis nombor 1, pencemaran bau. Ni contoh ayat dia. Longkang, ni huraian ni fakta Ni fakta. Ni ialah fakta. Maksudnya secara semakan cikgu akan semak awak berdasarkan mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Longkang tersumbat akan menyebabkan berlakunya banjir kilat teruk. Inilah huraian. Kalau saya maki. Ini huraian. Justru contoh maki justru memerlukan alat penyedut. Ni alat penyedut lumpur dan sampah. Ini ialah contoh. Contoh. Dalam marking sistem ataupun cara nak cek folio. Awak tak perlu risau. Yang penting awak tulis ayat. Untuk tingkatan 1 saya nak awak tulis huraian sahaja. Apakah yang dikatakan longkang tersumbat? Bertulis. Macam mana berlakunya longkang tersumbat? Ataupun apa yang menyebabkan longkang tersumbat? Contoh. Tapi kalau kita punya fakta tadi ialah pencemaran bau. Macam mana pencemaran bau tu berlaku? Dia punya huraian dia tu dekat bawah. Nombor 2, pencemaran udara. Tulis dia punya huraian. Nombor 3, pencemaran air. Tulis dia punya huraian untuk tingkatan 1. So nanti tingkatan 2 saya akan fokus untuk tulis contoh dan sebagainya. So untuk yang sebenarnya langkah-langkah pun sama. Awak kena buat, awak tulis tadi macam esei bahasa Melayu tapi esei ringkas sahaja. Kalau tadi kesan, ini adalah cadangan pengurusan sisa domestik secara terancang. Okey, yang nombor 1 apa? Apa huraian dia? Nombor 2 apa? Apa huraian dia? Nombor 3 apa fakta dia? Apa huraian dia? Itu saja untuk tingkatan 1.
awak boleh tulis dalam buku nota kalau tak ada buku. Ada soalan lagi tak? Boleh faham tak?